Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pemerdagangan manusia ini disediakan oleh Kumpulan 25 untuk tugasan Kumpulan Kenegaraan Malaysia. Ahli-ahli kumpulan ini terdiri daripada 5 orang iaitu Sangkara Sri, nombor metrik 281865, Nisa, nombor metrik 281866, Siti Nurhaninah, nombor metrik 281868, Muhammad Aiman, nombor metrik 281856 dan Nur Afika, nombor metrik 281879. Seterusnya, antara isi kandungan yang terdapat dalam video ini ialah pengenalan apa itu pemerdagangan manusia, faktor-faktor berlakunya pemerdagangan manusia di Malaysia, bagaimana berlakunya pemerdagangan manusia, kesan-kesan pemerdagangan manusia, langkah-langkah mengatasi pemerdagangan manusia dan akhir sekali kesimpulan untuk keseluruhan di dalam video ini. Isu pemerdagangan manusia merupakan senario serius yang melanda dunia secara global. Jadi, apa itu pemerdagangan manusia? Pemerdagangan manusia melibatkan pergerakan atau migrasi sama ada individu atau kelompok manusia melalui cara yang tidak sah di sisi undang-undang. Antara tujuan pemerdagangan manusia ialah untuk dijadikan buruh paksa, perhambaan seks dan perjualan organ tubuh manusia. Kegiatan ini bersalahan dengan ideologi Malaysia, antarabangsa dan undang-undang Islam. Punca-punca berlakunya pemerdagangan manusia. Pertama, unsur rasuah yang berlaku dalam kalangan pegawai terutama yang menjaga pintu sempadan negara. Pemberian wang oleh ejen-ejen sindiket ini kepada pegawai imigresen untuk mengawasi pintu sempadan negara. Mereka menganggap gaji yang diterima setiap bulan adalah tidak cukup dan melalui penerimaan rasuah ini, mereka dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih mewah. Yang kedua, jurang ekonomi antara negara-negara jiran. Kekurangan peluang pekerjaan terutama di negara-negara miskin yang mempunyai penduduk ramai telah mendorong rakyat mereka untuk mencuba nasib dengan bekerja di negara-negara jiran. Namun, mereka telah ditipu dan dipaksa untuk bekerja sebagai buruh kasar setelah dibawa masuk ke negara jiran secara haram oleh pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Yang ketiga, penderahan dalam kalangan rakyat yang rendah. Rakyat dapat melihat suasana di sekeliling mereka tetapi mengambil keputusan untuk tidak mengendahkannya. Misalnya seperti kanak-kanak meminta sumbangan di simpang lampu isyarat, gerai makan dan kawasan perumahan. Sindiket pemerdagangan manusia ini akan berleluasa kerana tiada pihak yang membendung kegiatan mereka. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan permintaan buruh kasar. Majikan tempatan lebih gemar menggajikan warga asing kerana pengeluaran perbelanjaan adalah rendah. Mangsa dijanjikan dengan peluang pekerjaan, tempat tinggal dan kadar gaji yang tinggi. Untuk menanggung kos kehidupan, mangsa terpaksa melakukan segala jenis pekerjaan yang ditawarkan seperti pelacuran, buruh paksa dan mengemis. Yang kelima, sifat tamak dan inginkan keuntungan dengan cara yang mudah. Pihak sindiket hanya memikirkan ganjaran setelah berjaya menyelundup mangsa-mangsa yang akan diperdagangkan ke negara yang mempunyai permintaan. Kumpulan sindiket ini akan mendapat kepuasan setelah mereka berjaya menyelundup mangsa-mangsa tersebut melalui pintu sempadan negara tanpa ditangkap, dan ini akan memberi dorongan kepada mereka untuk mengulangi kesalahan tersebut. Sekarang kita akan membincangkan bagaimana pemerdagangan manusia berlaku. Antara cara pemerdagangan manusia berlaku adalah melalui eksploitasi seks, pemindahan organ, pengedaran dadah dan buruh paksa. Cara pertama pemerdagangan manusia berlaku ialah melalui eksploitasi seks. Eksploitasi seks tertumpu kepada mencari mangsa, wanita atau remaja. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini akan menjanjikan banyak perkara yang lumayan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada mangsa.
Mangsa yang berada dalam kesempitan hidup akan menerima tawaran tersebut kerana mereka tiada pilihan. Mangsa-mangsa ini akan dijadikan hamba seks dan dipaksa menjalankan hubungan yang tidak sah. Cara pemerdagangan yang kedua ialah pemindahan organ. Pemindahan organ ini sering berlaku di negara yang miskin ataupun kanak-kanak akan dijadikan mangsa untuk pihak yang tidak bertanggungjawab ini menculik dan mengambil organ dalam badan kanak-kanak tersebut. Cara pemerdagangan manusia yang seterusnya ialah pengedaran dadah. Wanita akan dijadikan mangsa untuk menyeludup dadah tanpa mereka sedari. Nama lain bagi situasi ini adalah keldai dadah. Wanita tersebut akan ditipu untuk membawa dadah-dadah yang akan disorok di dalam beg untuk dibawa ke sesuatu tempat yang diarahkan. Cara pemerdagangan manusia yang terakhir ialah buruh paksa. Pekerja dipaksa untuk membuat kerja dan akan mendapat upah yang sangat rendah atau tidak diberikan upah. Mangsa akan diugut, akan dihantar kepada pihak berkuasa jika tidak menurut perintah. Kebanyakan mangsa yang menjadi buruh paksa ini merupakan dari golongan yang susah. Kesan-kesan aktiviti pemerdagangan manusia. Mencemarkan imej negara di mata dunia, pembangunan ekonomi terjejas, peningkatan masalah sosial, menjejaskan hubungan diplomatik antara negara, kehilangan sumber tenaga atau kepakaran, mencemarkan imej negara di mata dunia. Pemerdagangan manusia telah memberi pelbagai kesan dalam sektor terhadap negara dan masyarakat. Malaysia tersenarai dalam 16 buah negara yang berprestasi buruk dalam mengendalikan isu pemerdagangan manusia ini. Malaysia dianggap sarang untuk menjalankan aktiviti pemerdagangan manusia. Pembangunan ekonomi terjejas. Pemerdagangan manusia menjejaskan sektor pelancongan yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama di negara ini. Berlakunya kemerosotan ekonomi. Pelabur asing sukar untuk melabur ke negara ini kerana berasa tidak selamat dengan keselamatan negara. Peningkatan masalah sosial. Aktiviti perdagangan manusia telah menyebabkan masalah sosial meningkat. Peningkatan jenayah juga meningkat kerana aktiviti pemerdagangan manusia. Kebanyakan mereka yang diperdagangkan ini terlibat dalam jenayah seperti rompakan, meragut, sedikit dadah dan sebagainya. Menjejaskan hubungan diplomatik antara negara. Hubungan sesebuah negara akan menjadi renggang apabila aktiviti pemerdagangan ini dijalankan kerana ia telah melanggar hak sesebuah negara tersebut. Keadaan ini dapat dilihat apabila terdapat berita yang menyiarkan hal tentang berlaku penderitaan atau pembunuhan terhadap pekerja asing. Dengan itu, timbul perasaan tidak puas hati oleh penduduk negara tersebut, lalu hubungan negara akan terjejas. Langkah-langkah mencegah aktiviti pemerdagangan manusia. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang yang telah sedia ada seperti Akta Perlindungan Manusia Penyeludupan dan Keganasan 2000 dan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Sesiapa yang didapati melanggar peraturan oleh pihak imigresen Malaysia akan ditempatkan di depo tahanan imigresen yang disediakan di lapangan terbang sebelum dihantar pulang ke negara asal mereka.
melindungi mangsa-mangsa pemerdagangan manusia akan dipenjara selama 15 tahun atau didenda sebanyak RM5,000 hingga RM500,000 mengikut akta yang ditetapkan. Yang kedua, memperketatkan pintu masuk negara. Pihak bertanggungjawab seperti Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, AKSAM, Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM berperanan penting dalam mengawal kemasukan pelancong asing kerana terdapat segelintir pelancong yang tidak datang untuk melancong namun menjalankan urusan lain melebihi had hari yang telah ditetapkan. Pihak ini juga menyiasat pihak yang menjaga sempadan kerana ada beberapa pegawai yang telah dibayar supaya aktiviti pemerdagangan ini dapat dijalankan. Seterusnya, koordinasi antara kementerian. Pihak kementerian perlulah melakukan penguatkuasaan yang kerap dan bersepadu supaya dapat mengurangkan masalah ini. Mengadakan kempen kesedaran tentang kesan, punca dan sebagainya kepada masyarakat. Memaparkan iklan dan menyiarkan di akhbar atau majalah tentang masalah pemerdagangan manusia pada masa kini. Kesimpulannya, pemerdagangan manusia adalah isu yang menyeksakan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa seluruh dunia sedang menghadapi pertikaian pemerdagangan manusia pada tahap yang mengganggu dan memerlukan kebimbangan dari semua pihak. Isu pemerdagangan manusia adalah isu yang terjadi di seluruh dunia dan menyusahkan pelbagai pihak. Keadaan sekarang memerlukan badan perundangan dari pelbagai negara termasuk pemerintah Malaysia untuk berusaha menangani masalah pemerdagangan manusia tersebut.